Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua anak-anak SRAJM Sungai Udang 2, terutama sekali buat pelajar darjah 2. Okey, jadi hari ini Ustazah Mai akan ajar ulum syariah di bawah tajuk ibadah. Jadi tajuk ni adalah tajuk baru. Sebelum ni anak-anak dah belajar tentang wuduk dan tayamum dan juga najis. Jadi hari ini tajuk baru yang kita akan belajar ialah tajuk istinja. Okey, jadi anak-anak tahu tak apa yang dimaksudkan dengan istinja? Istinja ialah membersihkan diri daripada najis dan kekotoran yang keluar daripada kemaluan, sama ada daripada kubur ataupun dubur, dengan menggunakan air atau apa sahaja yang menggantikannya. Jadi jelas kat sini kita setiap kali kita buang air besar atau air kecil, kita akan membersihkan diri. Itu yang dipanggil sebagai istinja. Okay, antara syarat istinja, dia ada satu je. Syarat istinja ni kita mestilah menghilangkan najis dari segi bau, warna dan juga rasa. Tiga-tiga perkara ni kena bersihkan, baru najis tu dikira bersih. Badan tu dikira bersih daripada najis. Okey, bila kita bercakap tentang hukum untuk beristinja, membersihkan diri ni adalah wajib. Bila kita sebut saja hukum, wajib untuk kita menghilangkan najis pada badan. Untuk kita senang solat ataupun lebih bertenaga badan kita. Jadi kita wajib menghilangkan najis tersebut dan harus menggunakan air mutlak, batu atau benda-benda lain yang menepati syarat-syarat istinja. Sebagai contoh, lori lalu. Sebagai contoh, kita wajib menghilangkan najis. Wajib. Najis tu kena buang juga. Tapi dalam masa yang sama, kalau tak ada air, kita boleh menggunakan alatan yang lain. Okey, jadi sekarang ni Ustazah nak tunjukkan alatan yang boleh kita gunakan untuk menghilangkan najis pada badan. Okey, kalau anak-anak tengok dekat sini, alat yang boleh digunakan untuk beristinja, yang pertama mestilah air mutlak. Air mutlak ada 7 jenis. Air yang boleh membolehkan kita bersuci. Yang pertama ialah air hujan, air embun, salji, air laut, air sungai, air mata air ataupun air perigi. Jadi air mutlak tu macam biasa. Sekarang ni pun bila kita nak membersihkan diri, kita akan gunakan air. Tapi andai kata tak ada air, kita boleh menggunakan kulit kayu, batu, tisu, kertas, kain dan daun kering. Okey, ada alatan lain yang kesat. Tapi kita tak boleh semua benda kesat kita akan gunakan sebagai alat beristinja. Yang pertama, kalau kita nak menggunakan tanah, bolehkah kita nak menggunakan tanah? Tanah, pasir, kita tak boleh gunakan alatan sedemikian sebab mereka tak ada benda yang pejal. Mereka berderai. Jadi anak-anak tak boleh menggunakan pasir ataupun tanah. Selain daripada tu, kita tidak boleh menggunakan makanan seperti buah-buahan ataupun sayur yang boleh dimakan untuk dijadikan alat istinja. Buku-buku atau kertas yang bersifat keagamaan, Al-Quran, buku tulis ataupun buku pelajaran pun tidak boleh digunakan sebagai alat istinja. Okey, selain daripada tu, cara untuk menggunakan air dan alat untuk beristinja ada 3. Yang pertama, sama ada kita menggunakan air sahaja. Yang kedua, kita gunakan air dan alat. Dan yang ketiga, kita hanya gunakan alat selain daripada air. Okey, yang pertama, kita gunakan air macam biasa sekarang ni. Bila kita beristinja, kita nak basuh kekotoran, kita akan basuh menggunakan air pada kubur dan dubur sehingga hilang bau, warna dan juga rasa. Okey, cara yang kedua, apabila kita menggunakan air dan alat, pertama sekali kita akan bersihkan kemaluan dengan alat-alat kesat, alat yang dibenarkan untuk beristinja. Kemudian baru kita bersihkan semula dengan air mutlak. Contohnya air tak ada tadi kan, jadi kita pakai alat kesat dulu, lepas tu tiba-tiba air dah ada, baru kita boleh menggunakan air.
Okay, cara yang ketiga menggunakan alat selain daripada air. Pertama sekali cara dia, contohlah anak-anak dah buang air dan kita menggunakan tisu. Jadi tisu pertama sapu yang pertama, lepas tu tisu kedua sapu kotoran yang kedua, tisu baru yang ketiga sapu kotoran yang ketiga. Nanti bila dah ada air kemudian lama sikit baru kita boleh menggunakan air. Jadi ada 3 cara untuk menggunakan air dan juga alat istinja. Anak-anak, akhir sekali kita akan masuk bahagian hikmah. Hikmah beristinja, benda yang baik, apa yang jadi, apa yang benda baik yang jadi apabila kita beristinja. Kita membersihkan diri dengan cara yang betul. Yang pertama, kita akan dikasihi oleh Allah. Allah akan sayang dengan kita sebab kita menjaga kebersihan. Yang kedua, kita mendapat pahala. Apabila kita menjaga kebersihan diri, Allah akan turunkan pahala kepada kita kerana kita menjaga diri. Yang ketiga, ibadah diterima Allah. Macam biasa bila kita nak solat, Allah suruh kita pakai baju yang bersih, membersihkan diri. Jadi ibadah kita akan diterima Allah. Yang keempat, bebas kuman dan juga penyakit. Yang kelima, badan sihat, bertenaga dan juga ceria. Jadi ada 5 hikmah beristinja. Ustazah harap anak-anak boleh faham bahagian hikmah. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh terus PM Ustazah, mesej Ustazah secara personal, tak ada masalah, Ustazah akan jawab. Oleh itu, Ustazah ucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga yang membantu anak-anak ketika PDPR ibadah hari ini tajuk istinja. Dan buat anak-anak yang memberi tumpuan hari ini, Ustazah ucapkan tahniah. Hari ini tak ada latihan, tak ada nota, hanya penerangan sahaja. Cuma Ustazah harap di dalam buku aktiviti darjah 2, anak-anak boleh terus membuat latihan dalam buku. Tapi tidak ada paksaan, tidak ada had masa. Minggu hadapan, minggu seterusnya, Ustazah akan bagi penerangan latihan pula. Jadi Ustazah sudahi kelas PDPR ibadah darjah 2 hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.